Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, jadi hari ini kita akan masuk kepada tajuk barulah, muka surat 104 dalam buku teks sejarah, iaitu Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Dalam tajuk ini, dalam tajuk Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka ni, awak akan belajar dua benda ni, okey. Yang pertama ialah struktur masyarakat zaman Kesultanan Melayu Melaka dan yang kedua ialah tokoh terbilang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kita masuk pada tajuk kita hari ini, iaitu struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kita fokus pada struktur. Okey, struktur ni kalau ayatnya lebih senang lah, okey. Kita panggil organisasi. Okey. Kalau awak ingat, kita pernah buat sejarah sekolah dulu. Ingat tak? Kan ada struktur organisasi. Yang pertama kita letak mudirah, yang kedua kita letak PK pentadbiran, yang ketiga kita letak PK HEM, yang keempat kita letak PK koko. Bawah-bawah tu ada muallim-muallimah, lepas tu bawah tu ada murid. Tu pun kita panggil sebagai struktur lah. Tapi kali ni kita akan fokus kepada struktur dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ini adalah piramid bentuk tiga segi. Dalam ni ada struktur masyarakat pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okey, awak boleh tengok yang paling atas ialah sultan, pembesar, rakyat dan hamba. Awak kena ingat lah. Nanti kalau contoh ada soalan, dia kosongkan satu tempat tu, awak kena susun mengikut benda ni. Okey, yang pertama sultan, pembesar, rakyat, hamba. Awak ingat. Okey. Dia dalam piramid ni, dia ada terbagi kepada dua lah golongan. Okey. Dia bahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Okey, golongan pemerintah iaitu sultan dan pembesar. Manakala golongan yang diperintah ialah rakyat dan hamba. Okey, awak kena ingat, dalam piramid ada 4, iaitu sultan, pembesar, rakyat, hamba. Sultan dan pembesar ialah golongan pemerintah. Okey, bagi rakyat dan hamba pula ialah golongan yang diperintah. Okey, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kalau awak tengok dalam piramid tadi, yang pertama ialah sultan. Okey, sultan paling atas, betul? Okey, sultan ialah pemerintah tertinggi dalam pentadbiran negeri dan ia juga sebagai simbol perpaduan rakyat. Okey, kalau awak tengok daripada zaman Melaka, sekarang pun tetap yang paling tinggi ialah sultan. Okey, tapi kalau Malaysia yang paling tinggi ialah yang di-Pertuan Agong. Kalau negeri-negeri, kebanyakannya macam Johor ke, dia sultan lah. Okey, yang paling tinggi sekali. Okey, yang kedua iaitu pembesar. Okey, yang dilantik oleh sultan dan membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, awak kena ingat, kalau pembesar mesti dilantik oleh sultan sendiri dan dia sangat membantu sultan dalam pentadbiran negeri. Okey, ni satu info untuk awak. Okey, rakyat biasa boleh menjadi pembesar apabila diberikan jawatan oleh sultan. Okey, kalau contoh awak rakyat biasa, tapi kalau sultan yang pilih awak untuk jadi pembesar, awak boleh jadi pembesar. Okey, yang ketiga, lapisan yang ketiga, rakyat iaitu penduduk Melaka dan pengikut setia kepada sultan dan pembesar. Okey, akhir sekali iaitu hamba, ialah orang suruhan sultan dan pembesar, dan bilangan hamba melambangkan ketinggian status dan kekayaan pemiliknya. Okey, contoh ada pembesar lah, dia ada ramai hamba. Jadi kat situ dia lambangkan betapa tingginya status dan kekayaan pembesar tadi. Okey, jadi hari ni kita sampai sini saja. Yang Muallimah ajar sebab tak nak banyak-banyak, nanti pening pula. Nanti buat latihan yang Muallimah dah sediakan tu. Salin dan lengkapkan dalam buku tulis sejarah dan hantar pada Muallimah. Okey, kalau ada apa-apa masalah boleh WhatsApp Muallimah. Okey? Jaga diri. Assalamualaikum.